Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini saya akan menerangkan tentang buku yang bertajuk Nisbah Semasa. Nama saya Badrul Munin Bezukanai. Seterusnya, Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan saya dan memberi kekuatan kepada saya untuk menghabiskan penulisan dalam buku ini tentang tajuk Nisbah Semasa. Tak lupa juga kepada doktor yang membantu, iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli sebagai pensyarah pelaburan kerana membantu saya untuk menyiapkan buku ini. Seterusnya, kita masuk kepada apakah maksud nisbah semasa. Pengenalan. Bila kita sebut tentang nisbah semasa ni, umum mengetahui tentang maksudnya. Nisbah semasa mungkin paling terkenal dan paling sering digunakan untuk nisbah kecairan. Nisbah semasa merupakan nisbah kecairan yang digunakan untuk mengukur keupayaan sesebuah syarikat untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya seperti akaun perlu dibayar kepada pembekal dan sebagainya. Untuk kita faham dengan maksud lain, nisbah semasa ni kita guna untuk mengukur tahap keupayaan sesebuah syarikat tersebut untuk membayar hutang jangka pendeknya. Nisbah semasa dikira dengan membahagikan aset semasa dengan liability semasa. Sebagai fundamental analisis fundamental, kita untuk melihat data aset semasa dan liability semasa syarikat tersebut, kita boleh ambil daripada lembaran kunci kira-kira pada laporan tahunan syarikat tersebut. Seperti yang disebut pada pengenalan tadi, formula bagi nisbah semasa ni, nisbah semasa dikira dengan membahagikan aset semasa dengan liability semasa. Untuk senang cerita, nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Untuk muka surat ini, saya ada sertakan dengan contoh kita ambil daripada laporan tahunan. Contoh dekat sini kita ambil daripada Alcon Group Berhad, laporan tahunan 2019. Kita boleh lihat dia punya aset semasa atau dalam bahasa Inggeris dia current asset dengan liability semasa atau bahasa Inggeris dia current liability. Kita boleh tengok kat sini nombor-nombor untuk kita ambil sebagai pengiraan. Seterusnya, kita gerak kepada fungsi nisbah semasa. Nisbah semasa yang dikira oleh penganalisis adalah untuk melihat prestasi sesebuah syarikat itu dalam keadaan baik atau kurang baik. Pengiraan nisbah semasa ni digunakan oleh penganalisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis yang menjangkakan dan memperkirakan harga saham atau prestasi saham di masa akan datang dengan menggunakan faktor-faktor fundamental seperti yang kita sebut tadi lah, aset semasa, liability semasa dan ada lain lagi macam dividen, contoh-contoh lain lagi. Antara nisbah yang digunakan oleh penganalisis fundamental ni, nisbah-nisbahnya ialah contohnya yang tentang tajuk buku itu, buku ni sendiri, iaitu nisbah semasa. Contoh lain, margin keuntungan kasar, pulangan ke atas equity dan hasil dividen. Ini antara nisbah-nisbah yang dikira lah, diambil daripada oleh penganalisis fundamental ni. Untuk perbezaan pelabur yang menggunakan analisis fundamental dan teknikal, kita dia mengikut kesesuaian pada diri dia sendiri. Sama ada pelabur itu lebih cenderung untuk guna fundamental ataupun lebih cenderung untuk guna technical analysis. Itu terpulang kepada pelabur itu sendiri. Beza technical ni, technical analysis dia menggunakan chart. Dia menggunakan chart, menggunakan graf untuk menganalisis harga saham tersebut. Selalunya penganalis pelabur yang menggunakan analisis technical analysis ni, dia untuk pelaburan jangka masa pendek dan juga boleh digunakan untuk jangka masa panjang.
Untuk fundamental analysis ni, untuk jaga masa pendek memang tak sesuai. Pelabur yang menggunakan analisis fundamental ni selalunya pelabur yang untuk membuat pelaburan saham yang macam jaga masa dia menengah ataupun panjang. Kita sebut seperti kita sebut awal tadi, fungsi nisbah masa adalah untuk mengukur keupayaan sesebuah syarikat untuk melunaskan tanggungjawab liability jangka pendek syarikat tersebut. Semakin tinggi nisbah semasa, semakin baik keupayaan sesebuah syarikat untuk melunaskan kewajipan kewangannya. Sementara itu, bagi nisbah semasa syarikat yang nisbahnya di bawah 1, ia menunjukkan bahawa syarikat tersebut berkemungkinan tidak dapat melunaskan kewajipan kewangannya sebelum tarikh tamat tempoh. Namun demikian, walaupun nisbah semasa ini menunjukkan bahawa syarikat tidak mempunyai kewangan yang baik, ia tidak bermaksud syarikat tu akan terus muflis. Ini disebabkan kerana ada pelbagai alternatif lain untuk syarikat tersebut melunaskan kewajipan kewangannya, seperti meminta untuk melanjutkan tempoh pembayaran dan sebagainya. Tapi dengan adanya nisbah masa syarikat tu bawah 1, ia jelas secara jelas menunjukkan satu petanda yang kurang baik terhadap prestasi syarikat terbabit. Selain itu, nisbah masa ini juga untuk menunjukkan syarikat-syarikat yang menghadapi masalah dalam mengutip hutang. Kalau dia punya nisbah bawah 1, dia menunjukkan syarikat ni ada masalah untuk mempunyai kitaran inventory yang panjang dan menghadapi masalah kecairan. Seterusnya, kita pergi kepada contoh dan aplikasi nisbah masa. Nisbah ini digunakan oleh pelabur yang menggunakan analisis fundamental seperti yang kita sebut tadi untuk menjagakan saham syarikat terbabit. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam contoh pengiraan nisbah masa dan aplikasinya, berikut adalah contoh dan jalan pengiraan nisbah masa. Kita ada sediakan tiga contoh pengiraan nisbah masa. Untuk contoh yang pertama, bagi setiap RM1 liability semasa, syarikat X mempunyai sebanyak RM2.08 untuk menjelaskannya. Syarikat Y pula bagi setiap RM1 liability semasa, syarikat mempunyai sebanyak RM1 RM1.67 untuk menjelaskannya. Daripada nisbah yang kita tunjukkan tadi, pengiraan yang kita tunjukkan tadi, ia menunjukkan bahawa prestasi kewangan yang lebih baik adalah syarikat X kerana dia mempunyai nisbah semasa yang lebih tinggi daripada syarikat Y. Perkara ni akan menyebabkan pelabur-pelabur cenderung untuk melabur di syarikat X kerana syarikat X mempunyai prestasi yang agak baik berbanding syarikat Y. Untuk contoh yang kedua, dari data tersebut, daripada jadual tersebut, kita boleh dapati bahawa syarikat ini syarikat ini dapat menguruskan hutang-hutang jangka pendeknya kerana nisbah semasa syarikat Z melebihi daripada RM1 untuk ketiga-tiga tahun. Untuk tahun 2018 RM4, untuk tahun 2019 RM2.63 dan untuk 2020 RM2.10. Tambahan tapi kalau kita tengok sendiri, dia memang atas 1, tapi untuk ketiga-tiga tahun berturut-turut, syarikat ini nisbah masa syarikat ini semakin menurun. Kita tengok daripada RM4 turun kepada RM2.63, turun kepada RM2.10. Ini menunjukkan peningkatan hutang jangka pendek syarikat Z dan syarikat Z tidak cekap menguruskan kewangannya. Ini memberi implikasi yang tidak baik kepada syarikat ini. Pelabur akan melihat sama ada syarikat ini mempunyai prestasi yang agak baik atau kurang baik sebelum untuk melabur.
Tapi walaupun namun demikian, tidak semestinya penurunan nisbah semasa ini menunjukkan syarikat itu tidak baik. Mungkin syarikat itu ni untuk contoh syarikat lain lah. Mungkin syarikat yang mempunyai pengurangan nisbah semasa ni disebabkan oleh kecekapan dia menguruskan aset semasa. Contohnya, dia tidak menyimpan tunai yang terlalu banyak dan akan menyebabkan aset semasa dia kurang. Dan daripada itu akan menyebabkan nisbah semasa dia kurang. Kita kena tengok daripada laporan tahunan, baru kita dapat tahu sama ada syarikat itu prestasi baik atau tidak baik. Untuk contoh ketiga, syarikat bulan mempunyai nisbah semasa nisbah semasa 0.9 bagi tahun 2017 ini. Ini menunjukkan bahawa nisbah semasa syarikat ini kurang daripada 1. Daripada RM1 liability semasa, syarikat dapat membayar hutang sebanyak RM 0.9, maksudnya 9% lah dia dapat bayar. Ini menunjukkan bahawa syarikat mempunyai kekurangan kecairan kewangan. Pada tahun 2017, syarikat mempunyai prestasi kewangan yang agak kurang baik. Bahkan ia lebih teruk jika pelabur lihat kepada ini, pelabur tidak akan melabur dalam syarikat bulan ini. Akan tetapi, tidak bermaksud syarikat bulan akan muflis kerana nisbah semasanya kurang daripada 1. Ini kerana ada alternatif lain yang kita sebut pada sebelum ni, untuk syarikat jelaskan hutangnya ataupun meminta penangguhan pembayaran hutang. Dengan ini, syarikat bulan boleh memperbaiki prestasi kewangan dan kecairan syarikat pada tahun akan datang. Maksudnya dia boleh baiki untuk melunaskan hutangnya dan menunjukkan prestasi yang agak baik. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah dan aplikasi. Langkah-langkah dan aplikasi nisbah semasa. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan data nisbah semasa melalui TradingView. Saya memberi contoh menggunakan platform TradingView kerana saya menggunakannya. Bermula dari langkah 1 hingga langkah 5 beserta penerangan graf nisbah semasa. Langkah 1, kita sertakan penunjuk dia. Buka aplikasi carian Google dan pilih platform tradingview.com sebagai platform untuk penyaringan saham. Langkah 2, pergi kepada carian dan pilih syarikat yang hendak dianalisis. Maksudnya kat sini, pergi dekat carian dan pilih syarikat mana yang kita nak untuk kita tengok nisbah dia. Untuk buku ni, saya ambil contoh syarikat untuk dilihat adalah Gates Global Company. Seterusnya, langkah ketiga, klik pada carta berciri penuh untuk melihat graf dengan lebih jelas. Kita ada tunjukkan dekat mana. Untuk langkah keempat ni, tekan pada klik 1, kita dah pada arrow klik 1 tu. Seterusnya, cari nisbah semasa ataupun dalam bahasa Inggeris dia current ratio seperti klik 2. Yang seperti kita nampak ni. Untuk langkah 5, selepas kita dah buat langkah 4, langkah 1 hingga 4, ini langkah 5, kita akan lihat pada graf candlestick dan juga graf nisbah semasa, iaitu pada bahagian bawah. Maksudnya yang kita tengok dekat gambar ni, yang graf candlestick tu ada di atas, yang graf nisbah semasa ada di bawah dia. Kita akan lihat hubungan antara prestasi saham dengan nisbah semasa untuk syarikat GATS. Walau bagaimanapun, untuk melihat perubahan harga saham jangka masa pendek menggunakan nisbah semasa amatlah mustahil kerana ia tidak berkait rapat. Maksudnya, untuk kita mengukur pergerakan saham untuk hari ini, untuk menjangkakan pergerakan saham untuk hari esok menggunakan nisbah semasa amatlah mustahil. Sebab nisbah semasa adalah untuk melihat prestasi syarikat tersebut. Semakin tinggi nisbah semasa syarikat tersebut, berkemungkinan prestasi saham syarikat tersebut akan baik, seperti kita tunjuk tu, seperti dalam kurungan hijau pada rajah. Untuk melihat prestasi sesebuah syarikat menggunakan nisbah semasa amatlah tidak mencukupi seperti yang kita cakap pada awal tadi, kerana ia perlu dilihat daripada pelbagai nisbah-nisbah lain supaya data rujukan kita lebih kukuh untuk kita membuat analisis
sebelum masuk pelaburan saham lebih kukuh sebab kita menggunakan fundamental analysis. Untuk yang terakhir, penutup kesimpulan, nisbah semasa adalah untuk mengukur keupayaan syarikat membayar hutang jangka pendeknya. Jika nisbah semasa melebihi dari 1, ia bermakna syarikat tersebut mampu untuk membayar hutangnya. Untuk membandingkan nisbah semasa antara syarikat, amat digalakkan supaya syarikat-syarikat tersebut, syarikat-syarikat yang kita kaji ini, yang kita nak tengok ni, mestilah syarikat yang bawah industri yang sama. Maksudnya kalau industri petroleum and gas di bawah industri yang sama, industri automotif, syarikat-syarikat kita nak tengok ni mesti bawah industri yang sama. Baru kita boleh membandingkan prestasi syarikat tersebut. Akhir sekali, bagi analisis fundamental untuk menilai prestasi saham syarikat tersebut tidak mencukupi sekadar melihat nisbah semasa saja yang kita yang saya selalu cakap tu. Ia mesti dilihat dari pelbagai nisbah seperti nisbah hasil dividen dan lain-lain. Itu saja daripada penulisan saya dalam buku ini. Sekian, terima kasih, dan terima kasih juga kepada Dr. Adli, Prof Adli kerana membantu saya untuk menyiapkan buku pasal nisbah semasa ini.